Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan anda sedang menyaksikan Niaga Awani. Saya mulakan laporan utama pada kali ini dengan dagangan pasaran saham tempatan dilihat terus berada dalam keadaan tidak menentu, terutama menjelang cuti hujung minggu yang panjang sempena hari pengundian bagi pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini. Selepas melonjak 96 mata daripada paras rendah 2 tahun, FBM KLCI ditutup rendah untuk hari kedua kepada 1,450 mata semalam menjelang PRU 15 dalam beberapa hari lagi. Penganalisis Hong Leong Investment Bank HLIB Ng Jun Sheng berkata FBM KLCI berada pada paras rintangan antara 1,469 hingga 1,500 mata dengan paras sokongan sekitar 1,408 hingga 1,436 mata. Jelasnya indeks itu akan terus kekal dalam keadaan turun naik memandangkan pelabur mengambil pendekatan tunggu dan lihat menantikan keputusan pilihan raya. Tambahnya lagi, FBM KLCI tidak menjejaki pasaran serantau yang lebih tinggi apabila menjunam 13.5 mata kepada 1,450.50 mata pada Selasa dengan 27 daripada 30 komponen saham utamanya berakhir negatif ekoran ketidaktentuan menjelang PRU 15 yang semakin meningkat. Dalam pada itu, CGS CIMB Research berkata pelabur dijangka terus bertahan menjelang keputusan PRU 15 yang amat dinanti-nantikan. Firma itu mendapati pegangan asing dalam pasaran ekuiti Malaysia susut 0.1% bulan ke bulan kepada 20.5% setakat akhir Oktober 2022 berbanding 20.2% pada Oktober 2021. Selain itu, kenangan research pula menjangkakan bond Malaysia akan terus kekal berdepan tekanan pada November berikutan PRU 15 yang boleh diburukkan lagi dengan situasi parlimen tergantung. Satu kajian Ilham Center bertajuk Kajian Tahap Penerimaan Rakyat terhadap Kerajaan dan Dasar Keluarga Malaysia menunjukkan majoriti responden bersetuju dengan beberapa keputusan dan tindakan yang diambil Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ilham Center memaklumkan kajian yang dilakukan dari 20 Oktober sehingga 6 November 2022 itu difokuskan kepada tahap penerimaan rakyat terhadap Perdana Menteri dan dasar yang beliau telah perkenalkan. Umumnya, kajian itu mendapati 80% menunjukkan responden bersetuju pembukaan semula ekonomi pada 1 April 2022 lalu merupakan tindakan tepat dan Perdana Menteri berjaya mengeluarkan negara daripada pandemik COVID-19 menuju fasa endemik. Selain itu, 78% responden bersetuju terhadap peruntukan subsidi RM77.7 bilion oleh kerajaan pimpinan Ismail Sabri yang dianggap terbesar dirasakan perlu dalam menyokong pemulihan ekonomi negara. Bantuan Keluarga Malaysia BKM yang bersifat berkala juga mencatat skor tertinggi iaitu 87.2%. Dalam isu ekonomi, 84.1% bersetuju usaha kerajaan melalui penetapan tarif elektrik serta kawalan harga barang keperluan asas perlu diteruskan untuk mengurangkan kesan buruk daripada tukaran mata wang asing berbanding ringgit dan inflasi yang dihadapi dunia ketika ini. Dapatan itu memberi bayangan pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri adalah bersesuaian pada waktunya bagi mengurus krisis termasuk krisis kesihatan, politik dan ekonomi sepanjang pentadbiran beliau 13 bulan lalu. Bagi pendapat saya, selepas Datuk Seri Ismail Sabri diberikan mandat untuk menjadi Perdana Menteri kita, beliau telah membuat MOU bersama pembangkang dan di situ kita nampak ada check and balance. Kita semua walaupun pendapat berbeza boleh menyuarakannya dengan aman, dengan tenang dan kita boleh nampak pemulihan COVID-19 selepas itu terurus, teratur dan kita nampak tak kisahlah dari segi ekonomi ke pendidikan ke ataupun sosial, dia pemulihan tu memang lebih terurus dan itulah satu kejayaan. Puluhan tahun mereka menyuarakan isu sama, puluhan tahun juga menanti dengan penuh kesabaran. Berharap aduan mereka diambil perhatian, namun tahun demi tahun hanya berita hampa sampai ke telinga. Pemandangan menyakitkan hati menerjah mata kerana isu sama masih membelenggu nelayan di Kuala Kurau, Perak. Kalau dihitung jumlah aduan, mungkin ratusan malah ribuan aduan
bot pukat tunda juga dikenali dengan nama pukat bot Kenka dan pukat Apollo itu dipanjangkan kepada pihak berkuasa. Namun hasilnya masih saban hari mengecewakan mereka. Tak laratlah kami dah letih. Dalam perjuangan ni kami dah letih. Dari saya budak sampai nak tuan. Pukat Kencana sepatutnya tak ada di Malaysia, di Kuala Kuar ni. Tapi macam mana pukat ni dia dilongkokkan di Kuala Kuar dan Timur Pendang. Itu masalah dia. Mereka nelayan sepenuh masa. Pendapatan mereka acap kali tidak menentu. Kena hari bertuah, banyaklah mereka boleh dapat. Namun biasanya, tuah jarang menyapa. Hanya gundah yang selalu singgah. Sudahlah pendapatan tidak seberapa. Terpaksa pula berdepan saingan daripada pukat Apollo yang bukan saja menjejaskan periuk nasi, malah mengganggu ekosistem lautan. Memang teruknya. Bayangkanlah untuk kadang-kadang kita pergi balik macam tu je. Ini yang kita pergi itu cuaca kita kena tempuh juga. Bukan kata kita pergi tu boleh dapat. Kadang-kadang kita bawa balik 2 ekor je. Saya 4 labuh pukat. Tak ketam. Saya dah sebelum masa. Sekali lagi kata-katanya tersangkut dan selepas beberapa kali ditenangkan, dia menyambung. Menegaskan isu tersebut sudah lama. Banyak kali disuarakannya. Orang di luar tak tahu apa masalah dia. Bila kita bersuara melalui Facebook ke apa, orang anggap spin macam tu je. Seorang lagi nelayan, Muhammad Razi Said pula mendakwa pukat Apollo menyebabkan tanah di dasar laut rosak teruk kerana ia menggunakan rantai besi bukan batu seperti yang sepatutnya. Tu kita minta kerajaan haramkan buka tunda. Haramkan buka tunda, tak payah bagi kami 300 tu. Sebab pendapatan kami akan meningkat. Kita ambil istilah waktu penubuhan maritim. Apa maritim tugas tangkap sana tangkap sini, Apollo tak tangkap, kita tangkap, pendapatan kita hingga 700 hingga 1000. Tapi apabila agak ada longgar sikit dari penjagaan tu, Apollo tarik, kita merudum hingga 100 ke bawah, bukan 100 ke atas. Selain mereka, ada beberapa nelayan lain ditemui kru Astro Awani, namun mereka tidak berani bersuara. Kerana dakwa mereka, setiap kali bersuara, pasti bot-bot dan aktiviti mereka menjadi sasaran, diganggu berulang kali. Selepas mendapatkan semua maklumat, kru Astro Awani cuba mendapatkan bekas ahli Parlimen Parit Bunta, Datuk Seri Mujahid Yusof untuk mendapatkan reaksi. Jelasnya usaha dilakukan adalah hampir kepada penyelesaian dan bukan memainkan sentimen semata-mata. Bahkan rundingan itu turut mendapat persetujuan daripada persatuan yang memegang lesen bot Kenka di kawasan itu. Istilahnya dia tidak memperbaharui lagi lesen. Tapi mereka menuntutlah kalau tak berlesen apa alternatif. Sebab ini sumber pendapatan kami, bot kami macam mana, pukat kami macam mana, kos. Itulah antara isunya, bukan soal mereka membantah untuk tidak meneruskan apa itu lesen ini kerana mereka tahu kesannya kepada alam sekitar dan tidak mengikut piawaian antarabangsa. Tapi lebih pada itu saya rasa isunya ialah macam mana nak selesai. Bukan baru mereka suarakan isu ini, hampir 50 tahun namun masih lagi tiada tindakan tuntas. Pendapatan mereka teruk terjejas. Kalau dulu sehari 700 ke 800 ringgit, namun sekarang nak dapat 100 ringgit pun susah. Andai isu ini tidak dibanteras, bukan sahaja kehidupan mereka menjadi semakin sukar, malah ekosistem di keseluruhan kawasan ini juga akan teruk terjejas. Daud dan Fahmi Azhar, Astro Awani. Baik, jangan lupa sertai PRU Trivia di Facebook Live Astro Awani setiap hari hingga 18 November 2022 pada jam 9 malam. Jawab soalan mudah dan anda berpeluang memenangi pakej langganan percuma selama 24 bulan Wi-Fi kencang dari Astro Fiber. Dapatkan Wi-Fi kencang 50 Mbps paling jimat hanya RM99 sebulan. Layari astrofiber.com.my.
Seperti biasa, setiap hari menjelang pilihan raya umum ke-15, pihak Astro Awani menjalankan kaji selidik untuk mengajukan soalan di laman web kami, dan di mana bermula 12.30 malam tadi kami sudah mula mengajukan soalan baru, iaitu berbaki 2 hari lagi. Adakah anda akan keluar mengundi? Dan 3 pilihan jawapan diberikan ya, tidak dan tidak pasti. Dan kalau anda dapat lihat di bawah skrin anda di bawah ini, dan saya akan lihat di depan skrin saya, di mana ramai yang menjawab sebanyak 94%, hampir 100% menjawabkan ya, mereka akan keluar mengundi, manakala tidak dan tidak pasti hanya merangkumi 3%. Dan apa yang anda perlu buat adalah tonton segmen berita kami di saluran 501 Awani dan imbas kod QR yang tertera untuk mengakses soalan yang disediakan, atau layari undi.astroawani.com. Dan Niaga Awani akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Untung bersih Perdana Petroleum Berhad meningkat kepada 11.41 juta ringgit bagi suku ketiga berakhir 30 September 2022 berbanding 3.12 juta ringgit yang direkodkan bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Pendapatan bagi tempoh itu meningkat kepada 69.43 juta ringgit daripada 54.1 juta ringgit menurutnya dalam makluman di Bursa Malaysia hari ini. Untung bersih Samaiden Group Berhad meningkat 18.02% kepada 2.44 juta ringgit bagi suku pertama tahun kewangan 2023 berbanding 2.0 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pakar tenaga boleh diperbarui RE yang terlibat dalam kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan EPCC sistem solar fotovoltaik dan loji kuasa itu mencatatkan peningkatan hasil sebanyak 71.82% kepada 40.77 juta ringgit berbanding 23.73 juta ringgit yang dicatatkan pada suku pertama tahun kewangan 2022. Penyedia penyelesaian pembuatan automatik ECA Integrated Solution Berhad yang akan disenaraikan di pasaran ACE Bursa Malaysia 23 November ini menyaksikan tawaran awam permulaannya IPO telah terlebih langgan sebanyak 110.17 kali. Penyenaraian kumpulan memerlukan terbitan awam sebanyak 150 juta saham biasa baharu pada harga terbitan 17 sen sesaham, mewakili kira-kira 26.0% daripada modal saham yang diperbesarkan dengan jangkaan perolehan daripada IPO sebanyak 25.5 juta ringgit. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.